Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengimbas kembali kisah pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah ini adalah rentetan daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Ingat tak lagi isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah? Mana-mana pihak yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW ataupun dengan musyrikin Mekah turut tertakluk dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut. Bani Bakar yang telah mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah telah mencabuli perjanjian Hudaibiyah kerana memerangi Bani Khuza'ah yang telah mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Peristiwa tersebut telah menyebabkan Rasulullah SAW membuat perancangan strategi untuk membuka Kota Mekah. Mari kita lihat kronologi pembukaan Kota Mekah. Pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW bersama dengan 10,000 tentera telah bergerak ke Mekah. Oleh demikian, Abu Rahmi Al-Ghifari telah dilantik sebagai ketua sementara di Madinah sepanjang ketiadaan Rasulullah SAW. Di Mar Al-Zahran, Rasulullah SAW bersama dengan tentera Islam telah berhenti di sana dan mengarah mereka untuk menyalakan 10,000 unggun api, dan ini telah menimbulkan perasaan gerun musyrikin Mekah yang menyebabkan mereka telah menghantar Abu Sufyan untuk meninjau pasukan tentera Islam. Dalam perjalanan meninjau tersebut, Abu Sufyan telah terserempak dengan Al-Abbas, lalu membawanya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Akhirnya beliau pun memeluk Islam. Pada pagi Rabu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW bersama dengan tentera Islam meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Seterusnya, Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah agar berlindung di rumah masing-masing atau dalam Masjidil Haram ataupun di rumah Abu Sufyan. Sesampai sahaja di Zuhtuar, Rasulullah telah membagikan tentera Islam kepada 4 pasukan dan 4 orang panglima, iaitu di bawah pimpinan Rasulullah SAW sendiri, seterusnya Khalid Al-Walid, dan di bawah kepimpinan Az-Zubair bin Awam dan Abu Ubaidah Al-Zahrah. Dan setiap pasukan ini akan bergerak melalui arah yang berbeza. Menariknya, tiada sebarang tentangan yang diterima oleh tentera Islam kecuali pasukan Khalid Al-Walid yang telah menyebabkan 2 sahabat gugur syahid dan 12 orang musyrikin Mekah telah terbunuh. Akhirnya Mekah telah berjaya ditakluki oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijrah, iaitu bersamaan 630 Masihi. Seterusnya kita lihat langkah-langkah yang telah diambil oleh Rasulullah SAW selepas menguasai Kota Mekah. Pertama, dalam untuk menegakkan syiar Islam, Rasulullah SAW telah menunaikan tawaf
dan mengucuk Hajarul Aswad. Seterusnya Rasulullah SAW telah memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah dengan menggunakan busurnya. Samping itu, dia juga mengarahkan Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan di atas Kaabah dan menghantar beberapa pasukan di sekitar Mekah untuk menghapuskan berhala yang ada. Rasulullah SAW juga melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan menyeru musyrikin Mekah untuk memeluk Islam dan turut mengadakan bai'ah dengan penduduk Mekah di Bukit Safar agar tidak melakukan syirik kepada Allah dan tidak mencuri serta tidak berzina dan membunuh anak. Dari sudut pentadbiran, Rasulullah SAW tetap mengekalkan pengurusan kunci Kaabah kepada Utsman bin Talhah. Dan Rasulullah SAW juga turut memerintahkan Abu Usaid Al-Khuzai untuk memperbaiki beberapa bahagian Masjidil Haram. Rasulullah SAW turut memberi kemaafan kepada musyrikin Mekah dan mereka juga dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Kita telah pun melihat kejayaan Rasulullah SAW dalam membuka kota Mekah. Dan apakah faktor kejayaan pembukaan kota Mekah tersebut? Pertamanya sudah tentulah petunjuk daripada Allah Ta'ala sendiri di dalam mimpi Rasulullah sebelum perjanjian Hudaibiyah. Ini menjadi tanda kepada pembukaan kota Mekah. Keduanya iaitu strategi Rasulullah SAW melalui perancangan pembukaan kota Mekah secara rahsia. Seterusnya menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam untuk menimbulkan perasaan gerun kepada pihak musuh. Di samping Rasulullah SAW telah membahagikan tentera Islam kepada 4 pasukan dan bergerak mengikut arah yang berbeza untuk masuk ke Mekah. Sementara pula musyrikin Mekah telah pun lemah kerana banyak pemimpin Quraisy telah memeluk Islam. Di samping pembesar Mekah telah ramai yang mati sebelum pembukaan kota Mekah. Oleh yang demikian, tidak semua musyrikin Mekah bangkit untuk menentang kemarahan tentera Islam. Apa yang lebih penting, semangat jihad yang tinggi serta disiplin tentera Islam di bawah kepimpinan Rasulullah SAW yang telah begitu memberi kepatuhan dan taat setia dengan segala arahan Rasulullah SAW. Kita telah pun belajar kronologi pembukaan kota Mekah, begitu juga dengan langkah-langkah Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah serta faktor-faktor kejayaan Rasulullah SAW dalam menguasai kota Mekah. Maka telah tiba masanya untuk kita mengambil iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah ini. Rasulullah SAW merupakan contoh yang terbaik sebagai seorang pemimpin. Oleh itu, kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan syariat Islam supaya agama Islam dihormati oleh semua masyarakat. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW telah merancang dengan begitu rapi sebelum menguasai kota Mekah pada ketika itu. Oleh itu, kita hendaklah melakukan tugas secara terancang untuk menjamin kejayaan tugasan tersebut.
dalam peristiwa pembukaan kota Mekah juga kita melihat Rasulullah SAW telah memberi kemaafan kepada penduduk musyrikin Mekah dan tidak mempunyai perasaan dendam pun terhadap mereka. Oleh itu, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain kerana semua manusia berhak untuk mendapat kemaafan. Alhamdulillah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita yang berkaitan dengan pembukaan kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.